Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat terdahulu. Semoga dengan ibadah puasa itu kamu beroleh taqwa. Suratul Baqarah ayat 183. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur setingginya kita panjatkan ke hadratnya kerana pada pagi yang berbahagia ini di penghujung bulan Sya'ban kita diizinkan olehnya untuk bersua kembali dalam program Bicara Ulama yang dianjurkan oleh Yayasan Amanah Tok Kenali Negeri Kelantan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan pengalaman supaya dengan itu kita mendapat manfaat dan faedah daripadanya sesuai dengan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada pagi yang berbahagia ini Bicara Ulama akan memfokuskan satu tajuk, iaitu bagaimana kita menyambut Ramadan. Dalam bahasa Arabnya kita sebut kaifa nastaqbilu Ramadan al-Mubarak. Kita berada di penghujung Sya'ban. InsyaAllah lebih kurang seminggu lebih lagi kita akan sama-sama menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ya, sudah pastinya sebahagian besar di kalangan kita merasa teruja ataupun tak sabar-sabar lagi untuk berada di bulan Ramadan. Sebab itulah sebenarnya perasaan yang sepatutnya ada pada kita selaku orang-orang yang beriman, ya. Merujuk pada ayat yang saya bacakan di awal tadi, yang biasa kita dengar bila mana kita berada di penghujung Sya'ban ataupun di awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Quran bahawa puasa ini merupakan satu ibadah yang diwajibkan kepada kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ianya telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tujuannya tak lain tak bukan ialah la'allakum tattaqun. Semoga kamu beroleh taqwa, ya, daripada ibadah puasa tersebut. Ya, berkenaan dengan taqwa ini perbahasannya panjang. Ya, cuma saya nak ringkaskan, dengan taqwa itulah sebenarnya kita akan beroleh kejayaan dunia dan juga akhirat. Antara lain Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, dalam surah An-Naba, innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Al-ayah. Yang bermaksud sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu syurga, kemenangan yang besar, iaitu syurga di hari akhirat kelak. Wa hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba
mereka akan dikurniakan taman-taman ataupun kebun-kebun syurga yang indah, wa a'naba, dan buah-buahan yang lazat dalamnya, wa kawa'iba atraba, dan mereka akan dikurniakan bidadari syurga. Ada setengah orang kata bidandari, bukan bidandari ya, bidadari syurga yang cantik, kata-kata comel loteng ya. Atraba, umurnya sebaya, tak ada yang tua, semuanya muda-muda. Ia berikan pada siapa? Orang yang bertakwa. Wa ka'san dihaqa, dan mereka akan diberi minum dengan piala-piala yang dipenuhi dengan minuman-minuman yang lazat. Untuk siapa semua itu? Untuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mendapat syurga yang indahnya sebegitu rupa, maka wasilahnya, caranya ialah dengan kita berpuasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk kepada kaifa nastaqbilu Ramadan, ada 10 sebenarnya, ada 10 tips ataupun 10 cara bagaimana kita nak sambut Ramadan. Saya nak berikan sedikit semangat pada diri saya dan kita semua supaya rasa seronok, rasa gembira, rasa teruja, tak sabar-sabar lagi nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Ya. Contohlah kita kata kita dalam keadaan yang sakit. Sakit sangat-sangat. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan doktor datang mengubati kita. Saya pernah satu hari sakit tak boleh kencing. Air kencing kotor. Tak boleh kencing. Saya tengah drive. Badan berpeluh, basah. Pergi cari tandas, masuk tandas, tak selesai juga. Kebetulan hari itu hari Ahad. Hari Ahad di luar Kelantan, cuti. Klinik tak buka. Cari mana-mana klinik, tak buka. Masya Allah, saya dalam keadaan sakit. Tiba-tiba, cari punya cari, akhirnya saya terjumpa dengan sebuah klinik Bengali. Klinik orang bukan Islam, ya, tapi bagi saya, untuk menyelesaikan masalah saya pergi juga dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Pergilah, dia punya doktor perempuan pula. Ya, saya ceritakan masalah saya, dia tahu masalah tu, dia cocok. Ya, dia cocok pula bahagian ya, bahagian punggung kita ni. Tak apalah, nak macam mana, dah terpaksa. Bila cocok, saya pun tertidur. Dia bukan setengah jam, alhamdulillah selesai masalah. Saya bila jumpa doktor tu, dalam keadaan saya sakit, Masya Allah, saya rasa lega sangat-sangat. Ya? Itulah sebenarnya perasaan yang sepatutnya ada pada kita bila mana menyambut Ramadan. Seperti seorang yang sakit, mengharapkan doktor datang. Tiba-tiba doktor datang sungguh. Jumpa dengan doktor nak selesaikan masalah sakit kita. Ataupun kita dalam keadaan kemarau yang panjang. Pernah dulu kan, kita berhadapan kemarau panjang selepas banjir besar tahun 2014. Sehingga pohon kurma di Kota Baru pun dah maknanya mengeluarkan buah kurmanya sebab panas sangat. Masa itu masing-masing menginginkan hujan. Bilalah hujan nak turun. Kita buat sembahyang istisqa beberapa kali. Bila hari hujan turun tu, saya secara peribadi, bila hujan turun saja, saya rasa seronok sangat-sangat. Saya keluar daripada rumah, saya mandi hujan. Sebab kemarau begitu panjang. Maka demikian juga orang yang nak menyambut Ramadan seperti seorang yang dalam keadaan cuaca panas, kemarau, tiba-tiba turun hujan. Alangkah seronoknya kita, alangkah gembiranya kita. Boleh bayang tak? Biar ada perasaan macam tu. Sama juga sebagai seorang anak dara. Kita ada beberapa orang yang baru kahwin ya, di kalangan staf kita. Anak dara nak menunggu saat untuk diijab kabulkan. Nak tunggu kedatangan bakal suami. Ya. Nak diijab kabulkan oleh imam. Apa perasaan anak dara tu? Nak tunggu. Hantar mesej dah ni, WhatsApp. Lagi setengah jam sampai.
berdebar-debar kan. Macam mana ni anak yang baru kahwin ni? Kan? Kita rasa begitu kan? Berdebar-debar kita. Tak sabar-sabar. Bila nak sampai? Ke accident ke? Kita rasa macam-macam. Ya, bila sampai nampak je kereta bakal suami kita sampai, kita rasa teramat-amat gembira. Begitulah sepatutnya kita bila kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Kita kena tanamkan perasaan seronok, gembira, pasang lagu-lagu tentang Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, kan? Supaya wujud suasana gembira kita untuk menyambut Ramadan. Cuma janganlah gembira semata-mata. Gembira untuk apa? Pergi bazar Ramadan. Gembira untuk sambut raya. Gembira untuk moral sana moral sini. Bukan sekadar itu. Gembira kita kerana bulan Ramadan ni bulan besar, penuh keberkatan, banyak ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak hadis yang menyebut tentang fadilat Ramadan Al-Mubarak. Ya, forum kita pada pagi ini tidak sempatlah untuk kita bicarakan semua. Saya ambil sikit-sikit saja sebagai satu tasji' ataupun motivasi kepada kita untuk masuk ke bulan Ramadan dengan penuh persediaan, dan kita berada dalam suasana yang betul-betul memanfaatkan 30 hari Ramadan itu dengan bentuk-bentuk ibadah yang akan diganjari dengan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam beberapa hadis yang lafaznya hampir sama tapi dia agak berbeza sedikit. Yang pertama, hadis yang berbunyi man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang kedua, hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan hadis yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ketiga-tiga hadis ini merupakan hadis sahih, rawahu Syaikhan, Bukhari Muslim. Ya, tidak ada siapa yang mempertikaikan. Maksudnya yang pertama, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, meyakini tentang puasa itu satu kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah dengan mengerjakan puasa sebaik yang mungkin, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan baginya barang yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Kemudian hadis yang kedua, man qama Ramadan, sesiapa yang bangkit mengerjakan solat di malam-malam bulan Ramadan. Ya, maksudnya solat tarawih di situ. Kita mengerjakan tarawih dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah, juga diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatal qadri, sesiapa yang bangkit pada malam al-qadar di bulan Ramadan, juga diampunkan dosa-dosanya telah lalu dengan syarat imanan wahtisabah, dengan penuh keimanan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, keampunan. Mungkin orang kata puasa-puasa ni keampunan je ke? Saya nak syurga, nak bidadari, nak makan buah-buah syurga, nak minum air syurga. Sebenarnya maghfirah itulah merupakan satu kurniaan terbesar Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan saya boleh katakan bahawa maghfirah itulah merupakan kunci untuk kita masuk syurga. Kalau tak ada maghfirah, tak dapat keampunan, kita takkan boleh masuk syurga. Jadi nak dapatkan nikmat syurga yang bermacam-macam jenis itu, kita mesti dapatkan dulu kuncinya. Dan kuncinya itu ialah maghfirah. Untuk mendapatkan maghfirah bila? Ramadan. Sebab bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya ada satu lagi hadis yang saya nak datangkan di sini, menggambarkan kepada kita tentang fadilat dan juga kelebihan Ramadan, supaya dengan itu kita bersemangat terus ya untuk berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fi'ati wala khulufu fihi wala khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Maksudnya, setiap perbuatan, setiap amal anak Adam digandakan baginya. Satu kebajikan digandakan 10 kali ganda. Sehingga ke peringkat, sehingga sampai kepada 700 kali ganda pahala. Semua amalan anak Adam yang berbentuk amal soleh digandakan pahalanya. Satu amalan digandakan 10 sehingga kepada 700 kali ganda. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Setengah orang dia faham bila kata kecuali puasa, maknanya puasa tak ada ganjaran, tak ada pahala macam amalan-amalan lain. Bukan begitu. Maksudnya illa saum itu melainkan puasa ganjarannya bukan kiraan seperti amalan-amalan lain. Kalau amalan lain kita buat satu digandakan 10 sehingga 700 kali ganda. Puasa Allah tak beritahu, Allah tak royak banyak mana. Maknanya lebih daripada amalan-amalan lain. Mana gandaan pahala puasa tu lebih hebat. Sebab itu disebutkan selepasnya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa itu dikerjakan kerana aku. Wa ana ajzi bih. Akulah yang paling layak memberi ganjaran sebanyak mungkin yang aku nak beri pada hamba-hambaku yang berpuasa. Sebab puasa ni dia melatih kita ikhlas. Bila kita berpuasa, tak ada orang tahu kita puasa. Kalau kita nak pergi masuk tandas, minum air, tegung air pun tak apa, orang tak tahu. Keluar daripada tandas, pergi pejabat, puasa ustaz tu. Padahal tak puasa pun. Kan? Orang tak tahu. Tapi disebabkan kita amanah. Kita ikhlas kerana Allah mengerjakan puasa, kerana ia merupakan kefarduan. Walaupun kita boleh buka puasa senyap-senyap, tapi kita tetap jaga puasa kita. Ini menggambarkan keikhlasan. Adapun amalan lain, kita semayang, orang nampak kita semayang. Kan? Kita pergi haji, orang nampak kita pergi haji. Kita bayar zakat pun orang nampak kita bayar zakat. Tapi puasa-puasa ni orang tak nampak. Atas kita lah. Kalau kita ikhlas, maka kita teruskan puasa kita sampai ke petang. Kalau tidak, kita boleh puasa yuk-yuk. Bangun pagi buka puyuk. Jangan begitu. Kemudian dinyatakan lagi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwat dan juga makanan kerana aku. Mereka tidak bersama dengan pasangan pada siang hari dan mereka tidak makan minum siang hari. Kerana apa? Kerana ikhlas mengerjakan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menegaskan lagi, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya dengan beroleh syurga. Dan wala khulufu fihi, wala khulufu fihi maknanya bau mulut orang yang berpuasa. Atyabu 'indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah
daripada bauan minyak wangi kasturi. Itu kelebihan dia. Saya nak tegaskan lagi berkenaan dengan farhatun ni. Dua kegembiraan. Lisaimi farhatan, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka. Tuan-tuan perasan tak kita gembira waktu berbuka? Perasan? Kita biasa kan bila nak berbuka, berhimpun adik anak beranak, yang mak ayah, adik beradik, makanan kat tengah-tengah, ya. Lagi 5 minit, 10 minit nak buka puasa, kita duduk menghadap makanan tu. Apa perasaan kita? Ya, ada satu suasana yang berbeza dengan hari-hari lain kan. Dengar pula radio pasang muzik apa. Yalah, muzik puasa, bulan puasa kan nak buka tu. Kalau dulu petang-petang sebelum buka puasa ada cerita-cerita Arab, cerita-cerita kisah-kisah Nabi kan. Kita pasang Muhammad ya Rasulullah apa semua tu. Suasana itu dia tak macam suasana hari lain-lain. Hari puasa je kita rasai dan kita rasa seronok. Bila azan saja kita pegang buah kurma masuk dalam mulut, masya-Allah, kita rasa puas, kita rasa seronok sangat, gembira sangat-sangat. Itulah yang dikatakan farhatun. Bagi saya lah. Farhatun inda fitrih. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Puas kita puasa hari itu. Tapi kalau kita puasa yuk-yuk, puasa senyap-senyap isap rokok, senyap-senyap minum air, kita tak rasa perasaan gembira macam itu. Orang yang betul-betul jaga puasa, iman wa ihtisaba, waktu berbuka dia akan dikurniakan perasaan seronok, gembira, mana satu perasaan yang tak pernah kita rasa. Itulah yang dikatakan farhatun inda fitrih. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika mana bertemu dengan Tuhannya, dengan kita diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bauan kasturi di sisi Allah. Bukan masuk sekarang ni, jangan pula kita orang berpuasa sekarang, bila masuk waktu petang, tengah hari lepas Zuhur, dengan perut kosong dia akan sedawa. Ya. Bila kita sedawa, dia akan keluar angin. Angin tu bau sikit, bau tak sedap sebab perut kosong. Bau tak sedap tu di dunia sahaja, tapi di akhirat nanti Allah akan berikan satu nikmat, bau mulut kita lebih wangi daripada bau minyak wangi kasturi. Biasa tengok ke? Biasa jumpa minyak wangi kasturi. Yang original punya, kalau kita letakkan di tangan kita, select kat tangan kita ni, seminggu tak hilang. Hak yang original. Yang jual yang tidak original sehari je. Yang original seminggu tak hilang. Gitu. Okey. Rasa agak-agak dah dapat motivasi dah kah? Kenapa saya nak bagi semangat pada diri saya dan juga semua yang hadir dan juga yang mendengar, yang menyaksikan program ini, merasa satu perasaan gembira, seronok, ataupun kita kata berasa gitu. Kalau Kelantan kata nak masuk Ramadan ni, ni orang Kelantan je faham. Berasa nak masuk Ramadan. Dan bila dah berasa, baru kita masukkan tips apakah cara dan kaedah untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan 10 cara bagaimana kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okey, dah sedia insya-Allah. Satu persatu. Kau boleh catat-catatlah, bagi yang tak ada catatan tu, boleh catat. Yang dah ada boleh tengok pada catatan masing-masing. Saya ada sediakan pamphlet di situ. Okey, yang pertama, disebutkan di awal itu bagaimana kita ini perlu berlumba-lumba. Wa fi dzalika falyatanafasu almutanafisun. Dalam Quran menyebut surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ya, falyatanafasul mutanafisun maksudnya pada yang demikian itu maka hendaklah berlumba-lumba orang yang berlumba-lumba. Maknanya pada yang demikian, pada nak dapatkan syurga, nikmat yang begitu hebat, hendaklah orang-orang yang beriman berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Maknanya kita kena berebut, kita kena panggil
badi. Orang kata badi nak dapatkan kelebihan ibadah sehingga kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, tips yang pertama ialah berdoa supaya Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sihat sejahtera supaya kita cergas dan giat beribadah kepadanya. Jadi kita kena doa daripada sekarang, ada lebih kurang seminggu lagi. Doakan banyak-banyak pada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau boleh lepas setiap kali semayang, doalah. Allahumma balighna Ramadan. Ya. Kalau dalam bulan Rejab dulu kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Kan? Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita lihat para salafus salih terdahulu, para ulama terdahulu, ya, berdoa, ya, harap sangat boleh masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang pertama. Yang kedua, panjatkan pujian dan syukur kerana Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Nanti maknanya sekarang kita dah hampir-hampir sangat. Nanti nak masuk Ramadan, ya, diisytiharkan nampak anak bulan Ramadan, esok puasa, kita kena panjatkan syukur. Ya. Panjatkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, ya, syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk berada sekali lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, kenapa kita kena buat macam tu? Sebabnya, ya, kita menyaksikan dalam hidup kita ramai di kalangan orang-orang yang hampir dengan kita. Ya, mungkin anak kita, mungkin suami isteri kita, mungkin saudara mara kita, rakan taulan kita. Tahun lepas bersama kita di bulan Ramadan, buka sekali. Ya, beraya sekali. Tapi baru-baru ni dah tak ada dah. Dah kembali ke rahmatullah, ya, di alam kubur dah mereka. Tapi Allah panjangkan kita lagi, ya, untuk sekali lagi berada di bulan Ramadan. Syukurlah, alhamdulillah. Ya, pujilah Allah. Ya, dan sebutlah alhamdulillah kerana kita masih diberi keizinan untuk berada di bulan Ramadan dan mendapatkan pelbagai bentuk pahala ganjaran yang begitu hebat dijanjikan Allah di bulan yang penuh keberkatan ini. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tips yang ketiga, kita hendaklah merasa gembira dan suka dengan kedatangan Ramadan. Rasa gembira dan suka dengan kedatangan Ramadan. Jangan pula ada di kalangan kita nak masuk Ramadan, dia dah mula rasa gelisah dah. Sudah nak masuk Ramadan dah. Esok dah tak boleh rokok dah. Contoh bagi yang merokok lah. Nak Ramadan dah esok. Tak boleh dah nak makan roti canai kedai mamak ke, kan. Dah tak boleh dah nak buat itu dan buat ini. Dia rasa gelisah masuk Ramadan. Kalau ada lah perasaan lagu tu, buang jauh-jauh lah. Ya, orang beriman yang sebenar bila nak masuk Ramadan, dia mesti gembira. Ya, dia mesti suka sebagaimana kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bila mana masuk Ramadan, masing-masing seronok sangat-sangat. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan. Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabu jahannam. Ya, yang bermaksud telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, yang Allah wajibkan puasa dalamnya. Di bulan ini dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Ya, hadis riwayat Ahmad.
Jadi Nabi mengembirakan sahabat, qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Ya, telah datang pada kamu bulan yang besar yang penuh keberkatan. Ya, bulan yang difardukan padanya puasa, dibuka padanya pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Ya. Itu keadaan Nabi bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian juga para salafus soleh. Bila sambut Ramadan, mereka dalam keadaan suka dan gembira. Yang keempat, tips yang keempat untuk menyambut Ramadan ialah kita mesti berazam dan merancang aktiviti supaya dapat mengambil manfaat dari Ramadan. Rancang aktiviti. Kalau boleh, kalau 30 hari Ramadan tu kita rancang. Sebab besar pahala Ramadan ni. Rancang nak semayang, contohnya nak semayang tarawih di mana, kan? Nak pergi dekat masjid-masjid yang tok imamnya baca sedap, tak apalah, okey dah tu. Ya, rancang tahun ini nak infak banyak mana Ramadan, sebab infak Ramadan dia besar ganjarannya. Ya, dia berbeza dengan infak bulan-bulan lain sebab digandakan pahala ibadah dan juga infak di bulan Ramadan mengatasi ataupun lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian kita rancang macam mana nak qiyamul lail contoh. Ya, nak kejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, nak beriktikaf di masjid mana contoh. Ya, kita rancang semua gerak kerja kita ataupun bentuk-bentuk amalan kita. Ya, nak sembahyang berjemaah contohnya, kita letak azam Ramadan ini aku nak pastikan aku sembahyang jemaah takbiratul ula 5 waktu. Ya. Subuh sampai ke Isyak. Kita rancang begitu. Kita rancang nak khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali di bulan Ramadan. Tulis kalau boleh. Tulis, letakkan di papan kenyataan rumah kita ke depan pintu ke. Beritahu pada keluarga kita, tahun ini kita pastikan setiap orang di kalangan ahli keluarga kita khatam Al-Quran. Rancanglah segala-gala. Ya, cuma jangan rancang nak makan apa, hari ni menu apa, lepas nak beraya nak tukar lansir macam mana, nak tukar cebek, nak tukar pemadani. Itu tak payah rancang, tak apa. Yang kita dengan rancang ni ialah apa yang berkaitan dengan ibadah dan juga akhirat. Yang dunia-dunia ni boleh rancang, bukan tak boleh, tapi janganlah sampai ke peringkat mengganggu waktu ibadat kita. Ni dak hujung Ramadan ni, ya. Di situ ada kita kata tawaran hebat penghujung Ramadan. Tawaran hebat penghujung Ramadan ni sepatutnya Lailatul Qadar, Qiyamul Lail, kan? Tapi tawaran hebatnya di mana? Di shopping complex. Di Ion Mall, KB Mall, ya, Giant, apa lagi? Tesco. Tawaran hebat. 50% katanya. Dia punya harga diskaun. Kadang-kadang 30% diskaun. Boleh percaya ke macam tu? Ya, pada saya kebanyakan tawaran-tawaran hebat di penghujung Ramadan ini merupakan tawaran-tawaran yang kebanyakannya menipu. Ya. Menipu. Dia kata 30% diskaun ataupun 70% diskaun. Ya, tak masuk akal langsung. Ya, bila kita tengok-tengok harga sepatutnya RM50 ataupun RM100, ya. Dia naikkan RM200, maka dia tulis 50%. Kan? Kita tertipu dengan tawaran hebat manusia. Sedangkan tawaran hebat Allah, tawaran hebat Nabi di bulan Ramadan tak pernah menipu. Nabi tak pernah menipu, Allah juga tak pernah menipu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyanggahi janjinya. Bila dia berjanji nak bagi, ya, dia akan bagi pada kita. Maka ya, kita mestilah terpukau dengan tawaran hebat Allah berbanding tawaran hebat manusia yang kebanyakannya menipu kita. Ya. Jadi buatlah perancangan. Lepas ni himpun anak beranak, keluarga. Okey, Ramadan ini kita nak belanja banyak mana pitih. Jangan pula kita tiap-tiap petang bazar Ramadan. Sekarang dah buka kan? Dah dibolehkan buka bazar Ramadan. Tiap-tiap petang mesti pergi. Tak miss. Ya. Saya lebih suka bazar Ramadan ni ialah jangan terlalu kita gairah. Pergilah seminggu sekali nak lepas geram, kan? Bawa anak-anak beli roti john ke, beli martabak ke, beli apa-apalah kuih-kuih dia suka. Tapi jangan tiap-tiap hari sebab
dia kadang-kadang boleh membazir pun ada dan juga mengganggu ibadah kita. Ya, ala kadar ajalah. Biar yang penting kita buka puasa dan membolehkan kita untuk kerjakan ibadah. Jangan buka puasa sampai maknanya nak menyawa tak boleh. Kalau kita kata apa seeh ke so'oh. Tak. Nak nyawa tak boleh. Nak semayang pun berasa tak semangat. Jadi jangan sampai begitu. Ala kadar. Ya, sebab kita nak beribadah. Seterusnya, di antara tips lagi, yang kelima, menyematkan tekad dan azam yang teguh untuk memenuhi dan memaksimumkan masa di bulan Ramadan dengan amal yang soleh. Kena letakkan azam yang teguh untuk memaksimumkan masa di bulan Ramadan. Ya, kalau boleh setiap detik yang berlalu bulan Ramadan tu kita isi dengan ibadah. Kena ada tekad, kena ada azam. Orang-orang tabligh kata azam, tuan-tuan mulia kan? Azam. Dia bermula dengan azam, lepas tu kita teruskan dengan amalan. Sekarang pun kita berazam daripada awal. Tahun ini Ramadan aku merupakan Ramadan yang terbaik. Kata seorang penyanyi dulu ada manbai ke apa. Sekarang dah tak dengar dah dia. Dia kata, dia nyanyi satu lagu, dia kata, ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna katanya. Biar penuh makna Ramadan kita. Jangan Ramadan berlalu dalam keadaan kita tak diampuni, kita tak mendapat kebaikan dan juga ganjaran-ganjaran yang dijanjikan Allah. Saja Ramadan kita. Jadi letakkan tekad dan azam. Tahun ini insya-Allah aku akan penuhkan masa-masaku di bulan Ramadan dengan segala bentuk ibadah dan juga kebajikan. Yang keenam, tips yang keenam nak sambut Ramadan ialah kita mesti berilmu tentang hukum hakam Ramadan, kerana seorang mukmin yang menyembah Allah wajib mempunyai pengetahuan dan tak dibenar sama sekali jahil tentang perkara-perkara fardu yang telah Allah wajibkan ke atas kita. Jadi kita nak sambut Ramadan, nak berpuasa, kenalah ada ilmu tentang puasa. Apa perkara rukun puasa tu, apa dia, apa perkara yang membatalkan puasa, ya. Kadang-kadang kita kena ulang kaji balik sebab kita lupa. Sebab setahun sekali kat. Moga setahun sekali ni kadang-kadang tak ingat. Maka peringatkan balik dengan kita buka buku-buku tentang hukum hakam Ramadan, fiqhus siyam, ya. Baca balik pada anak-anak kita, pada isteri kita. Selepas sembahyang berjemaah, kita baca buka balik, ya, berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak. Banyak hukum hakam Ramadan yang baru-baru ni yang kadang-kadang menjadi masalah pada masyarakat. Ya, contohnya bulan Ramadan nak cucuk vaksin, macam mana? Jadual kita, kamu Ustaz Zul kena cucuk vaksin pada pertengahan Ramadan pukul 12 tengah hari, macam mana? Aku puasa ni, batal ke tak puasa? Contoh, kan? Ni mungkin cocok-cocok ni. Demikian juga kalau pernah ditanya, kalau di bulan Ramadan bagi seorang nelayan, dia pergi ke laut, dia menyelam dan dalam menyelam dalam laut, dia terkentut dalam laut tu, batal ke tidak puasa dia? Dia macam-macam masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat. Bagi orang perempuan lagi lah, ya, macam-macam isu, macam-macam masalah yang berlaku yang perlu kepada pencerahan daripada ulama-ulama kita. Maka saya sarankan kalau boleh adakan satu majlis berkenaan dengan fiqhus siyam. Panggil seorang ustaz ke ustazah ke, baca satu buku, bicarakan tentang fiqh Ramadan. Dan sekarang tak payah dah. Kalau kita malas-malas sangat nak pergi ke surau masjid, buka YouTube je, tulis fiqh Ramadan. Ustaz apa yang kita berkenan? Kan? Ustaz apa? Ustaz Azhar Idrus tulis. Ya. Ustaz apa lagi? yang soho-soho tu lah. Ya. Dia adalah keluar nanti fiqh Ramadan. Ustaz apa dia, Abdul Samad yang viral hari dua ni, ya. Kenapa viral? Tuan-tuan tengok sendirilah. Ustaz Abdul Samad ke, ustaz apa-apa yang ada dalam radio TV, kita dengar penjelasan mereka untuk mengetahui tentang hukum hakam Ramadan Al-Mubarak. Yang ketujuh, boleh lagi ke ni? Saya takut boring belaka ni, panjang sangat. Kita ringkaskan. Yang ketujuh, kita hendaklah menyambut ketibaan Ramadan dengan satu keazaman untuk meninggalkan noda dan dosa.
serta bertaubat dengan sebenar-benarnya daripada semua keburukan, menyesal dan tidak mengulanginya semula. Jadi sebab Ramadan ni bulan suci. Ramadan ni bulan penuh keberkatan, bulan keampunan. Ya, maka pastikan di bulan Ramadan, bila sambut Ramadan, kita berazam untuk meninggalkan noda dan dosa serta bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Jadikan Ramadan ini merupakan bulan untuk kita bersihkan diri kita. Ya. Setengah ulama, saya dengar YouTube tadi ada seorang ulama menceritakan bahawa Ramadan ataupun puasa ini merupakan cas tenaga elektrik pada tubuh kita. Ya. Kita orang Islam ada beberapa ketika kita perlu cas tenaga, beri kekuatan pada diri kita. Contoh macam handset kita lah. Handset kita ni kita duk guna sehari kan. Malam kita cas bateri supaya esok boleh guna lagi. Kalau kita guna je tanpa kita cas bateri, ya, akhirnya dia mati, tak boleh guna dah. Tubuh kita pun lagu itulah. Kita sebagai seorang Muslim, kita perlu dicas bateri tenaga kita. Ya. Caranya bagaimana? Dalam bentuk harian kita sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu tu merupakan satu cas bateri kepada tubuh kita. Untuk mingguan kita cas bateri pada hari Jumaat. Jangan kita pergi sembahyang Jumaat kemudian kita dengar khutbah, itu nak cas bateri diri kita. Supaya dalam seminggu kita terus bersemangat. Ya, dalam bentuk bulanan ataupun tahunan, ya, cas baterinya ialah puasa di bulan Ramadan. Ya, bila kita cas bateri kita bulan Ramadan 30 hari, kita boleh guna untuk 11 bulan yang akan datang. Terus dalam keadaan maintain istiqamah dengan amalan-amalan Islam. Jadi pastikan bila berada di bulan Ramadan, kita bersihkan diri kita dengan apa? Dengan takhalli dan juga tahalli. Ini disebut dia Datuk Jo semalam. Takhalli dengan makna apa? Takhliyah. Kita buang segala kejahatan, kemungkaran, dosa-dosa yang pernah kita buat, dan kita hias diri kita dengan sifat-sifat yang mahmudah. Ya, pastikan kita boleh lakukan demikian. Secantik-cantiknya belum masuk Ramadan tu kita dah mula bertaubat. Sekaranglah bersihkan diri kita. Yang ke-8. Yang ke-8, mempersiapkan jiwa dan roh melalui pembacaan dan ulang kaji ke atas buku, artikel atau mendengar kaset dan juga CD ceramah. Saya tambah YouTube. Berkenaan fadilat dan hukum hakam puasa sehingga jiwa kita benar-benar bersedia untuk melakukan ketaatan dan juga ibadah. Disiapkan jiwa dan roh kita melalui pembacaan. Cari buku-buku pasal puasa, tentang Ramadan, tentang fadail Ramadan wa ahkamuh. Ya. Banyakkan membaca, banyakkan mendengar. Kalau kita naik kereta tu, yang mana ada kereta ada apa? Ada bukan YouTube, apa dah? Bluetooth. Yang ada Bluetooth tu, kita pasang handset kita. Ya, ceramah siapa-siapa ustaz, dengar. Sambil-sambil drive nak balik rumah, nak pergi pejabat, kita dengar tentang fadilat Ramadan. Bukan apa, sekadar nak naikkan semangat kita, nak beri kefahaman, nak wujudkan suasana supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan yang penuh bersedia. Yang ke-9, bersedia dengan sebaik-baiknya untuk gerak kerja dakwah. Ini satu perkara yang saya nak ingatkan pada kita semualah. Kebanyakan masjid dan surau di negara kita, bila masuk bulan Ramadan, ceramah, pengajian, semuanya stop. Kan? Kenapa? Sebab tak ada yang nak ceramah. Lepas maghrib, kita buka puasa. Lepas isyak, nak sembahyang tarawih. Lepas bila nak ceramah, maka dihentikan. Lepas habis Ramadan tu, nak mula balik ceramah, nak mula balik kuliah tu, bukan main lagi berat. Ya. Habis Ramadan, raya pula. Kan? Raya orang Melayu ni sebulan. Tak habis Syawal, tak habis Syawal, dia mesti beraya. Dalam bulan Syawal tu kat mana pun, open house sana, open house sini, rumah open house, pejabat open house, semua open house.
Jadi kita berhenti dulu ceramah. Kuliah tak payah lagi sebab apa? Beraya lagi sebulan. Lepas tu dah habis Syawal, Ramadan. Ramadan, Syawal. Lepas tu? Ya. Lepas Ramadan, Syawal, lepas Syawal? Zulqa'dah. Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah. Raya Haji pula tuan lepas tu. Lepas bila nak mula ceramah pula? Nak mula kuliah pula. Jadi saya sarankan, ya, kuliah jangan berhenti. Ya. Saran pada masjid dan surau lah ni. Teruskan kuliah tapi tukar bentuk. Kalau kita buat kuliah maghrib tak boleh buat kuliah, kita ganti dengan kuliah subuh. Ataupun kita ganti dengan kuliah ringkas antara tarawih. Ya. Tazkirah tarawih. Teruskan. Kuliah subuh boleh teruskan macam biasa. Ataupun kita boleh create kuliah yang baru, kuliah contohnya selepas asar. Ada beberapa masjid di Kelantan buat kuliah lepas asar. Dan saya pernah dijemput. Contoh di Masjid As-Salam, Pekalan Cepa kan. Dia buat kuliah lepas asar. Jadi maknanya jangan hentikan kuliah-kuliah. Teruskan tapi tukar bentuk. Ya. Supaya kita terus berilmu di bulan Ramadan. Kemudian digalakkan kita juga buat risalah-risalah kecil ya, seperti pamphlet yang kita buat hari ni. Ini pamphlet kita buat sempena bicara ulama ya. Pamphlet ni kita sebarkan pamphlet, buat comel sikit warna apa semua. Sebarkan. Hari Jumaat sebarkan ya, supaya masing-masing dapat manfaat daripada pamphlet yang kita buat. Sebab dakwah ni kalau ikut forum perdana baru ni, Datuk Tuan Ibrahim Tuaman, Datuk Hasan Ali kan, nostalgia ya, masuk balik televisyen. Alhamdulillah, ni nikmat kemenangan lah, boleh masuk semula dalam forum perdana. Alhamdulillah. Di antara yang disarankan ialah dakwah kita ni bukan sekadar ustazah je. Orang biasa pun boleh berdakwah dengan cara apa? Share ya. Kalau ada pamphlet yang kita ada ni, ada PDF ke, kita share pada kawan-kawan kita ya. Bagi orang tua-tua kita bagi risalah-risalah, mereka boleh baca dan kita dapat pahala daripada dakwah tersebut ya. Ataupun kita bagi hadiah Ramadan ya. Hadiah Ramadan ni buah kurma lah biasanya kan. Kita beli kurma Tunisia tu mahal sikit lah, RM10 satu kotak. Kita bungkus-bungkus kecil-kecil ya, buat kecil-kecil bungkus, kita bagi pada kawan-kawan kita. Sebab apa? Nak dapat pahala beri makan orang yang berbuka puasa ya. Bagi makan orang berbuka puasa, pahalanya besar. Man fattara sa'iman, siapa-siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, kana lahu, baginya pahala ya seperti mana orang yang berpuasa itu ya, tidak kurang sedikit pun. Maknanya beri makan berbuka puasa dengan cara bagi hadiah buah kurma ke. Dan kita orang Melayu ni, budaya kita masya-Allah selari dengan Islam. Antaranya ialah budaya beri makan ataupun hantar makanan pada jiran. Ya, waktu bulan puasa kita masak lebih sikit. Ya. Berilah sebelum buka puasa, berilah semangkuk pada jiran kita. Jiran kita pula esok bagi pada kita balik pulangkan bekas. Kan? Kita boleh pahala beri makan orang berbuka puasa. Apatah lagi kalau kita buat majlis moral berbuka puasa ramai-ramai. Kan? Ataupun ada masjid buat moral, kita sponsor buah kurma, kita sponsor gula, kita sponsor beras. Orang makan makanan kita boleh pahala orang berpuasa itu. Tak kurang walaupun sedikit. Dan yang terakhir, nak habis dah. Ya, bagi yang dah letih tu, lah nak habis dah ni. Yang ke-10, apakah tips yang ke-10? Ya, Ustaz Bukhari kita. Okay, tips yang ke-10 ialah kita sambut Ramadan dengan membuka lembaran putih ya, dan bersinar ya. Bukan nasi goreng sinar ni, nasi lemak sinar ni dah. Maksudnya lembaran baru. Nak masuk Ramadan, buka lembaran baru dengan lembaran putih dan bersinar bersama apa? Allah. Kita berhadapan dengan Allah dengan kita bertaubat. Nak masuk Ramadan, bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, taubat ni ada dua. Ya, Cik Hamdan ya. Taubat ada dua. Yang pertama taubat nasuha. Ni taubat hak sengoti Kelantan kata. Sungguh-sungguh. Yang kedua taubat
Siapa ingat? Saya selalu sebut. Taubat sambal belacan. Taubat sambal belacan ni, katakan kita semayang isyak, orang panggil pergi kenduri arwah. Lepas ngatik semua, dihidangkan nasi, gulai daging, ya, gulai kawah, sambal belacan, ada ikan kering sikit, ada timun. Berasa tak mulut kita tu sambal belacan tu? Kita pun cicah lah sambal belacan, sedap tapi pedas. Ya, mungkin dia letak ada cengek banyak sikit. Kita kata Allah pedasnya. Taubat dah, tak sia dah. Sebut taubat tu. Ya. Minggu depan orang panggil pula. Panggil ngatik pula. Makan sambal belacan juga. Patut je dah taubat dulu, tak makan dah sambal belacan. Yang ngomong pula sambal belacan. Ini panggil taubat apa? Taubat sambal belacan. Dia taubat dah, apa buat pula? Taubat dah, buat pula. Ini tak betul namanya. Itu bukan taubat. Taubat yang sebenarnya adalah taubat nasuha, ya. Okey. Yang kedua, dengan Rasul kita mentaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, lembaran baru kita dengan Allah taubat. Lembaran baru kita dengan Rasul, kita patuh segala yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Dan lembaran baru, lembaran putih kita dengan mak ayah kita, dengan jiran tetangga kita, dengan kaum kerabat kita, suami, isteri, anak-anak kita, dengan kita buat apa? Kita berbuat baik dan menghubungkan silaturahim. Sebelum bulan Ramadan ni, hubungkan silaturahim. Kalau boleh minta maaf pada mak ayah kalau kita pernah terkasar dengan mereka, pada adik-beradik, minta kosong-kosong belaka. Hantar WhatsApp, ni nak sambut Ramadan, kahwin takut Ramadan ni tak ada apa-apa, kami minta maaf belaka. Minta maaf. Dah kahwin maafkan demo belaka. Boleh? Minta maaf dengan orang lain dan kita maafkan kawan-kawan kita. Sebelum masuk Ramadan, orang kita gaya pun nak minta maaf. Tak? Itu tak betul tu. Hak betulnya kalau boleh sebelum Ramadan ni kita dah minta maaf. Biar kita kosong, biar kita bersih berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan dengan masyarakat, kita buka lembaran putih dengan kita menjadi hamba yang soleh dan berguna, bermanfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Kita bantulah masyarakat, buatlah apa saja kebajikan kepada masyarakat. Itu 10 tips bagaimana kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kaifa nastaqbilu Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah sekadar yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Mohon maaf terlanjur kata, terkasar bahasa. Semoga kita dapat sedikit bekalan untuk kita jadikan panduan kita dalam menyambut Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.